Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Juliana untuk memudahkan cerita. Kisah ni berkaitan dengan suami Juliana. Juliana dan juga suami dia ni boleh dikatakan pasangan yang agak berada lah. Dia orang berdua tak ada anak. Dan Juliana dan suami dia suka pergi melancong. Tapi dia orang biasanya tak pergi melancong jauh lah. Melancong sekitar Asia Tenggara sahaja. Dan suami Juliana ni, dia ada satu minat. Dia minat mengumpul barang-barang antik. Barang-barang yang rare lah. Yang jenis yang barang-barang lama. Nak cari dekat kedai, tak ada. Macam tu. Memang banyak dah dia kumpul. Bila pergi ke Thailand, dia akan beli. Bila pergi ke Indonesia, dia akan beli. Dia punya minat tu bukan biasa-biasa. Dia punya minat sampai tahap dalam rumah dia tu, rumah Juliana ni, memang ada disediakan satu bilik khas untuk simpan barang-barang koleksi yang suami dia beli. Barang-barang tadilah, barang-barang yang eksotik, barang-barang antik tu. Sampai suami Juliana ni, dia renovate bilik tu, khas untuk barang-barang ni. Ada macam-macam benda dalam tu. Antaranya adalah alat-alat muzik yang lama. Angklung, lepas tu ada gendang, dan ada juga barang-barang yang berupa senjata. Ada kerambit, lepas tu ada keris yang saiz normal, dan ada juga yang saiznya kecil. Dalam banyak-banyak barang tu, ada satu barang ni yang menyebabkan Juliana mengalami gangguan di rumah. Barang tu adalah 2 bilah keris kecil. Keris bukan yang saiz normal tu, yang macam orang buat bersilat tu, bukan. Ini keris yang bersaiz kecil. Ada 2. Satu yang betul-betul kecil, satu lagi yang besar sikit. Macam tu. Dan 2 bilah keris ni disimpan dalam satu kotak kayu. Barang ni, 2 bilah keris ni, suami Juliana beli masa diorang pergi bercuti di Yogyakarta, Indonesia. Masa suami Juliana beli tu, Juliana pun ada sekali lah. Dan setiap kali nak beli, suami Juliana ni dia akan bertanya kepada penjual tu lah. Dia tanya pasal asal usul barang ni apa cerita di sebalik barang tu, apa sejarah dia lah. Dan penjual keris ni dia cakap, barang ni bagus, barang ni digunakan untuk mengubat orang. Keris kecil ni digunakan untuk menghiris buah limau, macam tu lah katanya. Padahal masa tu penjual ni dia ada rahsiakan sesuatu. Sebenarnya keris ni adalah milik seorang dukun santet. Saya tak pastilah santet ni apa, tapi kalau tak silap dia santau lah kan dalam bahasa kita. Masa tu Juliana dan juga suami dia tak tahu pasal perkara ni, dan suami Juliana sampai sekarang ni tak tahu pun pasal perkara tu. Kalau Juliana tahu keris tu adalah keris milik dukun santet, memang dia tak bagi suami dia beli. Dipendekkan cerita, suami Juliana pun belilah 2 bilah keris kecil tu. Dapatlah satu kotak kayu lah tempat simpan dia tu. Baliklah semula ke rumah, ke Malaysia. Bila dah sampai dekat rumah, macam biasalah, suami Juliana simpan barang tu dalam bilik khas tadi, bilik pameran tu. Bila cakap bilik pameran ni, bukan makna untuk orang awam. Taklah. Cuma kalau ada tetamu, ada ahli keluarga datang ke, bolehlah pergi tengok dalam bilik tu. Bermula daripada situlah, pada malam harinya, Juliana mula mengalami perkara yang pelik. Perkara pelik pertama yang Juliana alami adalah dia terdengar seperti ada suara seorang lelaki tua datang daripada dalam bilik pameran tu, bilik barang-barang antik ni. Tapi suami Juliana tak pernah dengar pun suara tu. Juliana cakap suara lelaki tua ni dia seolah-olah sedang bercakap dalam bahasa yang tak dapat difahami.
Tapi suara lelaki tua tu dia tak kuat. Dia macam berbisik-bisik sahaja. Biasanya suara lelaki tua ni akan kedengaran pada waktu malam. Setiap kali dia dengar suara ni, Juliana dengar suara ni, dia akan perhatikan suami dia. Memang suami Juliana seolah-olah tak dengar pun suara tu. Juliana pula tak nak lah tanya suami dia, sebab dah elok-elok tak tegur kan. Kalau Juliana tanya suami dia, bang dengar tak suara tu? Seolah-olah macam dia menegur. Jadi tak apa, biarlah dia simpan seorang pasal benda ni. Sampailah satu hari. Satu hari masa tu dah malam lah. Suami Juliana dah tidur. Juliana pun dah tidur masa tu. Malam tu Juliana bermimpi. Dalam mimpi Juliana berada dalam satu bilik yang gelap. Hanya ada sedikit sahaja cahaya lampu dalam bilik tu, tapi boleh nampak lagi apa yang ada dekat dalam bilik tu. Dalam bilik tu Juliana ternampak ada seorang lelaki sedang duduk mencangkung. Lelaki ni tubuh dia kurus. Kurus dan mempunyai tangan dan kaki yang sangat panjang. Juliana perhati aja lelaki yang sedang duduk mencangkung ni. Masa itulah Juliana mula terperasan. Pada mulut lelaki ni keluar satu lidah yang sangat panjang, menjulur sampai ke lantai. Kemudiannya Juliana perasan dekat tepi lelaki yang sedang duduk mencangkung ni ada kotak kayu. Kotak kayu yang suami dia simpan dalam bilik pameran tu. Kotak kayu yang berisi keris tadi. Jadi lelaki yang tangan dan kaki yang panjang ni sedang duduk mencangkung ni, dia buka kotak kayu tu, dia keluarkan satu keris kecil yang ada dalam kotak tu. Dia keluarkan, dia angkat dan dia mula hiris lidah dia sendiri. Darah membuak-buak keluar daripada lidah dia tu. Lidah dia yang dihiris tadi. Dan lelaki ni nganga mulut dengan lebih luas memandang ke arah Juliana. Disebabkan perasaan yang sangat-sangat terkejut, Juliana sampai bangun mengejut macam ni. Terduduk dekat atas katil. Berpeluh-peluh Juliana pada masa tu. Juliana mula berfikir, aku rasa memang ada something wrong dengan keris ni. Kebetulan dekat taman perumahan tempat Juliana tinggal ni, Juliana ada kenal dengan seorang makcik. Makcik yang memang agak rapat lah dengan Juliana. Dan makcik ni dia ada banyak ilmu pasal benda-benda paranormal ni. Jadi keesokan harinya, bila suami Juliana dah pergi kerja, Juliana pergi dekat rumah makcik tu. Juliana mulalah bercerita pasal keris yang suami dia beli dan apa benda-benda mistik yang berlaku dekat rumah. Dia cerita semualah. Kadang-kadang tu malam-malam dengar bunyi ada lelaki tua bercakap dalam bilik pameran tu, bilik simpanan barang-barang antik tu. Dan dia cerita juga pasal mimpi dia tadi. Jadi masa tu makcik ni dia bagi tahulah pada Juliana, memang ada kemungkinan lah keris tu memang ada benda. Tapi sebenarnya boleh test, boleh uji betul ke barang tu ada isi, ada benda yang menempel pada barang tu. Juliana pun tanya makcik ni, macam mana tu makcik cara nak uji benda ni. Sebelum saya teruskan cerita, saya nak pesan lah, yang saya cakap ni hanya sekadar cerita sahaja. Cerita je, macam anda menonton filem seram ke apa kan, video seram macam tu je, bukanlah tutorial ke, bukanlah nak mengajar ke apa, tak ada kan. Saya cuma bercerita saja. Okey, sambung semula. Makcik tu cakap kalau nak uji benda ni boleh menggunakan garam kasar. Ambil garam kasar yang ada dekat dapur tu, ambil sikit, cubit sikit, pergi dekat benda tu, dekat keris kecil tu, letak sikit dekat atas dia. Kalau ada dua-dua lah, letak dekat dua-dua. Lepas tu tutup balik kotak kayu tu, masuk dalam bilik. Tunggulah sejam 2 jam, nanti akan kedengaran sesuatu. Kalau dengar bunyi orang menangis, maknanya betul lah, memang keris tu ada penghuni, ada makhluk halus yang menempel pada keris tu. Tapi kalau tak kedengaran apa-apa, dah tunggu 3-4 jam pun tak dengar bunyi menangis, maknanya memang keris tu keris biasa, keris kosong lah, tak ada apa-apa. Jadi malam tu Juliana cuba apa yang makcik ni cakap. Bila suami dia dah tidur, Juliana keluar senyap-senyap, keluar daripada bilik,
pergi ke dapur. Dia ambil lah garam kasar sikit. Dan masa tu Juliana ambil juga sekeping kertas. Kertas kosong lah. Dia pergilah dekat bilik simpanan barang-barang tu, bilik pameran tu. Dia buka kotak kayu kecil tu, dia keluarkan keris yang ada dekat dalam. Dia keluarkan satu-satu, letak dekat atas kertas putih tadi. Jadi letaklah satu, lepas tu ambil satu lagi. Kemudian dia letakkan sikit. Macam apa? Dia letakkan garam kasar tu sikit dekat atas keris. Lepas tu dia angkat, dia letak, dia buat macam ni. Dia letak balik dalam kotak kayu tu satu, lepas tu dia buat satu lagi. Dia macam digoncang sikit lah, nak turunkan, nak jatuhkan lebihan garam kasar tadi. Tinggal sikit aja dekat keris kecil tu, dia letak semula dalam kotak kayu. Jadi sekarang ni dah selesai letak garam kasar pada kedua-dua bilah keris kecil tu. Juliana tutup balik kotak kayu dan dia masuk balik dalam bilik. Tak sampai 5 minit, terus kedengaran bunyi seolah-olah ada lelaki tua sedang mengerang kesakitan. Berselang-seli dengan bunyi dia menangis. Lelaki tua tu menangis, meremang bulu roma Juliana pada masa tu. Memang betul cakap makcik tu. Maknanya memang sah lah, memang ada benda pada keris yang dibeli oleh suami dia semasa dia orang pergi bercuti di Yogyakarta hari tu. Malam tu Juliana memang tak tidur manalah. Tak lena tidur sebab ketakutan. Jadi keesokan paginya, bila suami dia dah pergi bekerja, Juliana bawa barang tu pergi jumpa dengan makcik. Makcik itulah makcik yang tahu pasal benda-benda ni. Dia bawa pergi dekat makcik ni bertujuan untuk nak minta tolong pada makcik ni untuk buangkan makhluk yang ada menempel pada barang tu, pada keris lama tu. Cerita Juliana habis macam tu saja. Saya tak pasti macam mana kesudahannya. Tak pasti sama ada makcik tu berjaya keluarkan makhluk ni daripada keris tu ataupun tak. Tapi rasanya berjaya lah. Itulah kisah yang diceritakan oleh Juliana berkenaan dengan dua bilah keris kecil yang suami dia beli di Yogyakarta, Indonesia. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Dina untuk memudahkan cerita. Semasa Dina kongsikan kisah ni, Dina dia menetap di Kajang, Selangor. Tapi semasa perkara ni berlaku, Dina sekeluarga baru berpindah ke Kuala Lumpur. Maknanya daripada Kuala Lumpur berpindah ke Kajang. Jadi ini berlaku semasa Juliana sekeluarga baru masuk dalam rumah baru tu, rumah dia baru pindah tu. Dina ni boleh dikatakan Insta famous lah. Dalam Instagram tu, dalam akaun Instagram dia tu ada ramai follower, ramai orang yang kenal dia. Jadi bila dah pindah rumah baru, dia punya follower tu request lah, minta lah supaya buat macam house tour lah. Buat Instagram live, tunjukkan macam mana interior rumah tu, pemandangan di sekitar rumah tu macam mana. Macam tu lah. Jadi malam tu Dina pun buatlah Instagram live, live Instagram untuk dia punya follower. Masa tu dia tunggu mak ayah dia tidur dulu. Lepas tu dia buatlah, dia tunjukkan pada follower dia macam mana rupa rumah tu. Dia tunjuklah ruang tamu. Masa tu belum padamkan lampu lagi. Dia tunjuk ruang tamu. Lepas tu dia pergilah dekat dapur. Lepas tu dia pergilah dekat balkoni. Nampaklah pemandangan. Biasalah KL kan, boleh nampak KLCC daripada rumah tu. Dina rasa sangat seronok bila dia baca komen-komen daripada follower dia masa dia buat live tu. Ada ramailah cakap, untunglah duduk kat rumah cantik. Wah, cantik pemandangan. Macam tu lah lebih kurang komen daripada follower Dina. Lepas tu lama jugalah Dina bersembang dengan follower-follower dia. Masa terus berjalan. Jadi sekarang ni Dina dah mula rasa mengantuk. Jadi dia bagi tahulah pada follower dia semua, "Weh geng, aku dah ngantuk ni, aku nak masuk bilik." Jadi Dina pun tutup lampu ruang tamu, dia masuk pula dalam bilik. Dia tunjuklah bilik dia macam mana. Bila dah selesai tunjuk dalam bilik dia tu, Dina pun mula tutup lampu. Dia pasang lampu tidur yang berwarna oranye. Cahaya dia berwarna oranye. Masa tu dia belum end lagi dia punya live tu, masih lagi on.
dia punya Instagram live tu. Dan komen-komen masih lagi ada keluar, ramai lagi yang menonton, follower dia. Jadi masa tu Dina pun beritahu dekat follower dia, aku dah nak baring ni, aku baring, kita live sambil baring. Dina pun baring lah, baring mengiring belakang badan dia menghadap dinding, dekat dalam bilik tu lah, dekat tepi katil. Muka Dina menghadap lampu, jadi nampaklah warna oren tu, lampu tu. Dia letaklah handset dekat depan dia macam ni. Jadi masa tu Dina baca komen, ramai yang komen, Dina, apa benda dekat belakang kau tu? Takutnya, macam tu lebih kurang. Dina pun toleh ke belakang, dia tak nampak apa-apa. Dina pun masa tu dia tahulah, korang ni nak mengusik aku pula. Mana ada apa dekat belakang aku ni dinding aja. Tak payahlah nak menakutkan aku tak takut lah. Lepas tu ada pula yang komen, Dina ada buat hair extension ke? Ada sambung rambut ke? Buat rambut panjang? Sebab nampak panjang betul rambut Dina malam ni. Dina dah mula meremang masa tu. Dina pun capailah pegang dia punya rambut, tak ada apa-apa pun. Lepas tu dia marah lah dekat follower dia ni yang komen macam tu. Korang ni janganlah cakap macam tu, tak elok lah. Masa tu Dina dah memang ada rasa takut. Jadi dia pun endkan lah live dia tu. Dia cakap lah dekat follower dia, tak apalah, aku stop dulu live ni, nanti lain kali kita sambung. Dina pun tutup lah handset dia. Dina mula berbaring. Kalau tadi Dina memang betul dah mengantuk, sebab itulah dia masuk dalam bilik, dia baring, tutup lampu apa semua. Tapi sekarang ni bila dia dah baca komen-komen macam tu daripada follower dia, Dina dah jadi macam susah nak tidur. Dia dah mula rasa semacam, sedang kepala Dina ni berfikir, betul ke dia orang cakap macam tu? Memang ada benda-benda ke dalam bilik ni? Sedang dia berfikir macam tu, fikiran dia sedang berkecamuk tu, tiba-tiba Dina dengar bunyi orang bersiul. 2 kali dia dengar bunyi orang bersiul dalam bilik dia, betul-betul dalam bilik dia. Dekat sangat dia dengar. Jadi masa tu Dina ni dia terus kembang, kepala dia rasa kembang. Dia rasa bulu roma dia meremang lah sampai ke atas. Jadi Dina ni dia ambil bantal dia, selimut dia, dia keluar daripada bilik, dia pergi dekat bilik kakak dia. Dina sampai kejutkan kakak dia. Dia kejutkan kakak dia. Kakak dia bangun, dia pun minta izin, "Kak, nak tidur dekat sini boleh?" Dina tidur dekat bawah. Lepas tu kakak Dina ni angguk je lah. Dina pun tidur dengan kakak dia malam tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Dina yang pernah dia alami semasa dia dan juga keluarga dia baru berpindah di sebuah rumah di Kuala Lumpur. Dan itulah permulaan daripada episod gangguan di rumah tu. Ada banyak lagi gangguan, tapi tak berlaku kepada Dina lah, berlaku kepada ahli keluarga Dina yang lain. Dan ekoran daripada gangguan tu semua, dia orang sekeluarga berpindah, dan sekarang ni dah duduk di Kajang, Selangor. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Zul untuk memudahkan cerita. Zul bekerja sebagai seorang guru, guru bahasa Inggeris. Tapi yang istimewanya, Zul dia tak mengajar dalam negara, dia mengajar di luar negara. Zul mengajar bahasa Inggeris di sebuah sekolah di negeri Jepun, di negara Jepun. Zul ni dia adalah seorang yang tak percaya pada benda-benda hantu-hantu ni semua. Dia rasa benda-benda ni mengarut. Sebabnya dia dah banyak kali dengar orang tu jumpa hantu ni, macam-macam rupa, sedangkan dia sendiri tak pernah nampak pun benda ni. Benda ni berlaku masa mula-mula dia sampai dekat Jepun. Sekitar seminggu 2 minggu pertama dia tinggal dekat Jepun. Jadi bila dah sampai dekat Jepun, Zul jumpalah sebuah rumah sewa. Rumah sewa yang saiznya memang kecil lah. Rumah tu katanya Zul adalah sebuah studio apartment. Macam tu lah lebih kurang nama rumah ni. Rumah ni kecil aja. Dia bersambung, ruang tamu bersambung dengan dapur. Rumah tu ada satu bilik tidur dan satu bilik air. Tapi dekat rumah tu walaupun kecil, dia ada 2 biji TV. Satu TV dekat ruang tamu dan satu lagi dalam bilik. Macam tu lah lebih kurang keadaan rumah tu. Gangguan pertama yang Zul alami berlaku di rumah tu lah. Berlaku seawal malam kedua
dia bermalam di rumah tu. Jadi macam mana gangguan pertama? Gangguan pertama berlaku masa Zul tidur dalam bilik dia. Sedang dilena tidur, tiba-tiba dia terjaga sebab dia terasa kesejukan. Jadi bila Zul tersedar tu, dia terkejut sebab sekarang ni dia tak berada di atas katil, tapi dia berada di atas lantai, betul-betul di sebelah katil dia. Jadi masa tu Zul fikir, aku jatuh ke? Tapi kalau aku jatuh, kenapa aku tak sakit? Dan memang tak ada jatuh pun. Dia punya bantal peluk, dia punya bantal kepala, selimut, semuanya elok aja terletak dekat atas katil. Jadi Zul dia tak pedulikan, tak apalah, mungkin dia mengigau ke apa kan. Dia naik semula, tidur semula. Itu adalah bentuk gangguan yang pertama. Ada dua jenis gangguan yang sering berlaku, selalu sangat berlaku di rumah tu yang dia alami. Gangguan kedua pula berlaku 2-3 hari lepas tu. Zul pada masa tu dia sedang duduk di ruang tamu. Dia sedang buat satu set kertas soalan lah. Zul buka satu buku, buku bank soalan subjek bahasa Inggeris. Dia sedang pilih soalan mana yang nak diletakkan dalam kertas ujian tu. Jadi pada masa tu, macam yang saya beritahu tadi lah, dekat rumah tu ada 2 biji TV. Satu dekat ruang tamu dan satu lagi dalam bilik dia. Masa tu dua-dua buah TV ni, dua-duanya berada dalam keadaan off, memang tak terpasang. Tiba-tiba sedang Zul ni fokus buat kerja tu, dia terdengar dalam bilik dia TV tu on sendiri. Dan bila dah on tu, volume dia, bunyi TV tu naik dengan mendadak. Memang kuat, bising sangat-sangat. Keadaan masa tu Zul dah terperanjat. Zul pun masuk dalam bilik dia, dia tengok memang betul TV dia terpasang sendiri dan volume dia memang sangat-sangat kuat masa tu. Zul terus tarik plug. Tarik aja plug TV tu sebab dia risau mengganggu jiran yang ada di sekitar rumah. Sedang dia keadaan cemas tu, tiba-tiba TV dekat ruang tamu pula terpasang. Sama juga jadi macam tadi. Dia punya volume TV tu tiba-tiba naik dengan mendadak. Memang kuat bunyi dekat ruang tamu. Berlari pula Zul pergi dekat ruang tamu, offkan TV di ruang tamu. Zul garu kepala masa tu sebab itu kali pertama berlaku. Gangguan bentuk yang kedua ni, TV terbuka sendiri. Itulah dua bentuk gangguan yang selalu sangat Zul alami sepanjang dia tinggal di rumah tu. Kata Zul, kalau setakat gangguan macam ni, dia kena angkat, kena letak dekat atas lantai, TV sekejap terpasang, bunyi kuat. Kalau setakat gangguan macam tu, dia tak heran, tak takut pun. Dia terus tinggal dekat situ, mengajar dekat sekolah di Jepun tu. Tapi yang buat dia give up, tinggal dekat studio apartment tu, adalah pada satu malam. Pada satu malam ni, Zul, dia memang sangat-sangat takut. Sebab bila dia terjaga malam tu, dia berada dekat atas katil. Tapi bila dia toleh ke tepi, dekat tepi dia, tiba-tiba muncul satu jelmaan perempuan berambut panjang dengan wajah yang sangat-sangat hodoh, tersengih, pandang tepat ke mata Zul masa tu. Bila kena macam tu, Zul terus berlari keluar daripada rumah. Dan dipendekkan cerita, sekarang ni Zul dah tak tinggal lagi di studio apartment tu. Dia cari rumah sewa lain. Itulah kisah yang diceritakan oleh Zul yang dia alami semasa dia mengajar di Jepun dulu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.